man amana bihi, maka ada di kalangan mereka yang percaya, wa minhum man sadda'an, dan ada pula sebahagian daripada mereka yang membelok, yakni yang tak percaya kepada Nabi Ibrahim. Maka kata Allah, wa kafa bi jahannam sa'ira, orang yang tak percaya ni memadailah bagi mereka neraka jahanam untuk membakar mereka. Baik, ayat yang ke-51 sampailah ayat yang ke-55 surah An-Nisa. Baik, sekarang kita baca tafsirannya. Jibti dan Taghut. Jibti, apa makna jibti? Kemudian diterangkan Tuhan dan dibukakan lagi rahasia daripada sebahagian orang yang telah diberikan kitab, yaitu Taurat dan Injil. Adapun yang akan dituju pada ayat ini ialah orang-orang Yahudi. Allah nak buka lagi perangai orang Yahudi yang dapat kitab Taurat dan dapat kitab Injil. Perangai dia orang ni jahat. Dapat kitab bantah satu hal, pergi ubah pula kok suka dia nak ubah apa pun. Dan mereka mendakwa mereka lah yang betul, yang beriman pula jadi jahat. Maka ni perangai Yahudi. Yang duk ada di Israel tu macam-macam jenis Yahudi. Yahudi ni banyak jenis, bukan sejenis. Daripada asalnya ada 12 pok, 12 pok daripada bangsa Yahudi. Dia beranak pinak sekarang ni tak tahulah bangsa apa yang duduk di Palestin, yang merampas tanah Palestin tu. Itu Yahudi daripada Rusia, Yahudi daripada British, daripada India. Jadi negara-negara ni Yahudi duduk. Negara Jerman, mereka tak mau bangsa ni, menyemak. Jadi mereka cari satu negeri untuk bangsa ni pindah balik daripada keluar daripada negara mereka. Itu yang tahun 48 tu, yang dirampasnya Palestin tu, dibagi pada Yahudi yang saya sebutkan tadi lah. Ada Yahudi daripada Russia, ada daripada Jerman, British, India, Asia Tenggara. Maka dipindahkan duduk di Palestin. Itu yang nama dia negara haram Yahudi tu. Negara yang diambil daripada tanah orang Islam. Siapa yang bawa masuk? British dan Amerika. Ketika British menjajah Palestin, macam mana British buat masuk bangsa-bangsa lain ke tanah Melayu? Faham tak? Lebih kurang tu cara dia. Lebih kurang tu. Tapi cuma tak sempat nak dia bagi semua. Kalau ikutkan dia nak bagi semua dekat bangsa tadi ni. Macam mana yang dia buat kepada orang Palestin. Dia ambil tanah bagi dekat Yahudi, ambil tanah bagi dekat Yahudi. Orang Palestin tanah air dia makin kecil, jadi merempat. Jadi kaedah itulah yang dibawa oleh British di mana negara yang dia jajah, supaya selepas dia bagi merdeka, negeri tadi tidak akan aman dan akan mengharap kepada dia sampai bila-bila. Itu yang ditubuh Commonwealth pula tu. Sepatutnya Israel tu masuk Commonwealth tak? Masuk lah patut dia kan. Tapi Israel tak masuk Commonwealth. Pasal apa? Patutnya dia tu pernah dijajah, pernah dibagi negara oleh British. Sebab perjanjian dia kata, kami nak sebuah negara, kami tak akan campur lah, tapi bagi negeri kat kami. Itu yang bagi kat mereka. Tapi ada negeri yang British bawa masuk pendatang dan dapat negeri kat mereka. Ada. Asal tanah orang Islam, dia orang masuk pada luar, akhirnya orang luar tu jadi berkuasa di negeri tu. Di mana?
Satu di Palestin, satu lagi mana? Tak tahu, cari sendiri ya. Cari sendiri negeri mana. Okey, habis tak ada orang Melayu, dah pecah habis negeri mana. Inilah dia, nama dia penjajah. Tapi orang Melayu ni bodoh. Tujuan British menjajah tanah Melayu ialah untuk mencari rempah. Kepala otak hang rempah. Dia nak ambil tanah orang Islam, dia bagi kat orang kafir. Sampai sekarang tak ubah-ubah lagi sejarah. Tujuan pedagang-pedagang, tujuan penjajah datang ke tanah Melayu dan menjajah tanah Melayu adalah untuk membuat perniagaan rempah ratus. Mereka tak makan lah gapas. Puak-puak putih ni bukannya tahan pedas. Masa bila dia nak cari rempah? Tujuan dia mengembangkan agama dia. Tujuan dia nak mengambil alih negeri orang Islam, diberinya kepada negeri itu diperintah oleh orang kafir supaya Islam tak tertegak. Tapi di Malaysia ni Allah pelihara dah sikit je. Mereka tak sempat nak buat Malayan Union tu. Tak sempat. Kalau sempat tu habis lebuh kita ni. Dengan raja lebuh, sultan lebuh, dengan kita pun tak tahu jadi apa. Tak sempat nak buat. Tapi mereka sempat buat negeri di hujung. Nak faham? Tak faham sudah. Negeri hujung di mana Ustaz? Tak tahu hujung. Cari sendiri tempat mana. Negara hujung. Kemudian diterangkan Tuhan lagi, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberi sebahagian daripada kitab, sebagaimana telah dimaklumi pada ayat-ayat yang telah dahulu, dinamakan sebahagian daripada kitab kerana Taurat yang asli dan lengkap tidak ada lagi, sebab terbakar ketika Jerusalem diserang oleh Raja Babel. 3,5 abad sesudah Nabi Musa meninggal, barulah ingatan yang tinggal dalam kepala ahli-ahli agama disusun kembali. Sebahagian yang dalam catatan itu adalah benar, dan sebahagian lagi diragukan kebenarannya, dan sebahagiannya lagi ditokok, ditambah daripada catatan orang lain. Maka dia bukan lagi menjadi kitab Taurat yang asli, Injil yang asli. Dan catatan yang telah ada tu pula, sebahagian yang mereka pegang, namun mereka tak peduli pun apa yang mereka pegang. Terutama yang menerangkan bahawa keturunan Bani Ismail akan menjadi Nabi akhir zaman, lagi mereka tak pegang. Asalnya kitab Taurat tu terbakar habis dah bila datangnya kerajaan Babylon, merampas, menakluk, menjajah negeri mereka. Tak berapa lama lepas tu, 3 abad selepas tu, pendeta-pendeta dia duk teringat balik apa isi kandungan Taurat. Mereka pun tulis lah. Ada setengahnya betul, ada setengahnya tokok tambah, ada setengahnya tak betul. Dan yang betul tu pun mereka tak ikut. Orang Yahudi ni, yang betul tu pun mereka tak ikut. Contohnya di akhir umat Nabi Muhammad akan menjadi Rasul di akhir zaman, daripada keturunan Bani Ismail. Dia ni pula keturunan Bani Israel, lagi dia pun tak ikut, sebab tak sebulu dengan keturunan mereka. Maka mereka pun tak percaya, mereka bantah, mereka tolak Nabi akhir zaman daripada Bani Ismail, bukan daripada Bani Israel. Dia daripada Bani apa? Bani Israel. Nabi Muhammad daripada Bani apa? Nabi Ismail. Keturunan Bani Ismail itu Nabi Ismail lah, keturunan anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim itu ada 2 yang terkenal. Satu nama Ismail, satu lagi Nabi Ishak. Daripada keturunan Nabi Ismail dapatlah keturunan Arab,
Nama dia keturunan Nabi kita lah. Susu jalur dia tu. Yang Ishak pula dapat keturunan Nabi Yaqub. Yaqub ni pula ada anak. Daripada anak macam-macam lah. Nabi Yaqub ni Nabi Musa lah, Yahuda lah, apa semua. Daripada Yahuda tu lah lahirnya pula Bani Yahudi tadi, yang 12 puak tu. Boleh faham? Maka yang daripada Nabi Ishak tadi dipanggil sebagai Bani Israel. Daripada keturunan Nabi Yaqub, anak dia ada nama Yahuda. Daripada keturunan Nabi Ismail, susu jalur dia turun ke Arab, dapatlah Nabi Muhammad. Jadi selalu hak jadi Nabi ni dua lah, iaitu keturunan Bani Israel. Jadi Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Musa, dia marilah semua. Nabi Yusuf. Kemudian daripada Nabi Bani Ismail jadi pula Nabi Muhammad. Daripada keturunan bahasa Arab Yunus, daripada Ismail. Baik, bila dengar sahaja Nabi akhir zaman tu daripada keturunan Bani Ismail, lagi puak-puak Yahudi ni tak mau. Tu yang dia sorok. Dalam kitab Taurat Injil bukan tak cerita babi tu tak boleh makan. Cerita dalam Taurat pun sebut, Injil pun sebut, babi, arak tak boleh makan. Pok-pok tu peduli apa? Arak ni minuman biasa. Babi ni makanan dia orang. Apa benda pun nak kena ada babi. Padahal dalam agama Taurat, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tak boleh. Tak boleh makan. Berzina pun tak boleh dalam kitab, tapi dia pun tak ikut. Kalau kitab hak mereka tulis sendiri pun dia pun tak ikut, apatah kita. Lagi mereka tak ikut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Cuba buka surah Al-An'am ayat 6. Hak mana ada ni kat raya, tengok ayat 6 ke ayat 7 ke, buka ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Steve Join yang membawakan rancangan ini kepada kita. Jadi seperti biasa, Dr. Steve Join adalah untuk membantu menghilangkan masalah sengal, sendi, lenguh di lutut, di otot, di pinggang kita. Jadi yang mana susah nak sembahyang tarawih ni, boleh cari Dr. Steve Join ni. Baik, jumpa dah ayat berapa? Para Dina, tolong cari Zat. Ayat apa? Alam yarau kam ahlakna. Baca ada. Alam yarau kam tu. Alam yarau kam ahlakna min qarnin makkannahum numakkil ma lam numakkil lahum ma lam numakkil lakum wa arsalna alaihim midrada minas sama'i midrara, kan ya, wa ja'alna al-anhar. Baik, dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut apa? Alam yaraukam, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat tentang bangsa-bangsa yang telah dibinasakan sebelum dari kamu, yang mana Allah Ta'ala berikan kepada mereka kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, malam numakil lakum, yang mana apa yang Allah bagi pada bangsa itu tidak pernah Allah berikan pada kamu. Allah kata dalam ayat 6 suratul An'am bahawa orang dulu-dulu Allah Ta'ala bagi kepandaian, ketamadunan, kebijaksanaan, kemewahan lebih daripada kita, yang mana kita tak dapat benda tu. Malam kamu tak dapat. Kita ada apa? Kereta. Kita ada apa? Kapal terbang. Kita ada apa? Rumah, wifi, kamera.
Jangan cakap yang kita ada sekarang ni canggih. Yang orang dulu dapat lagi canggih. Tapi dalam buku sejarah kita diajar orang dulu bodoh tak? Bodoh. Tak erti apa, tak pakai apa, tak pandai bercakap, duduk dalam gua, makan mentah. Nah, orang dulu-dulu tak berpakaian, jalan pun bongkok-bongkok macam beruk. Orang dulu-dulu tak erti peradaban. Orang dulu-dulu tak pergi sekolah. Orang dulu tak ada teknologi. Tapi dalam Quran sebut teknologi orang dulu lagi canggih daripada kita. Dan apa yang mereka ada, kamu tak dapat. Sebab itu golongan ini dah jadi maju, dah jadi senang. Apa mereka buat? Mereka cuba baca ayat tu. Mereka buat apa? Dah jadi maju, dah jadi kaya, senang lenang. Mereka mendustakan, bantah. Mereka bantah Allah. Fa ahlaknahum bidzunubihim, maka kami hancurkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Kemudian kami gantikan mereka dengan umat yang lain pula, qarnan akharin. Baca ayat tu. Bila dah maju hebat, maka mereka bantah Allah. Bila bantah Allah, Allah hancurkan mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim, dan kami hantarkan kepada mereka kerosakan yang menghancurkan mereka. Dan naik pula bangsa lain pula. Okey, cuba kita tengok maksud ayat ni apa. Bangsa yang paling awal menulis bangsa apa? Nabi apa yang pandai menulis? Nabi Idris. Jadi mana dia yang kata orang dulu buta huruf? Nabi yang mula-mula penulisan canggih ialah Nabi Idris. Tamadun sudah wujud sejak zaman Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh berapa umur? 900 tahun lebih. Dakwah dia saja 800 tahun lebih. Bayangkan umur 1000 tahun, adakah Nabi Nuh duduk dalam gua? Logik tak? Kita ni beranak tahun 40 pun kita duduk dalam rumah. Daripada rumah papan, sekarang rumah banglo. Kita ni pergi sekolah jalan kaki, sekarang pergi sekolah naik pesawat terbang. Baru tempoh 40 tahun. Kita dulu pergi kerja naik bas, sekarang pergi kerja naik kereta, baru 30 tahun. Bayangkan apa tamadun yang boleh Nabi Nuh buat selama 1000 tahun. Takkan dia duduk bodoh, duduk cokoh dalam gua ya? Otak takkan tak guna. Sebelum Nabi Nuh, Nabi Idris berapa ribu tahun pula dah. Jangan kita faham bahawa 1000 tahun tu hanya duduk dalam gua, makan daun. Kalau ada rezeki unta melintas, terekam unta. Ada rezeki rusa melintas, ambil kayu katok kepala rusa tu, makan mentah-mentah. Sebab mereka dulu tak tahu guna api. Tak ada api macam kita ada pergih, tak ada. Kepala otak mereka bodoh sampai tak tu. Allah kata pada Nabi Adam, wa'allama Adamal asma'a kullaha, kami dah ajar kepada Adam semua benda, kata Allah. Masa bila orang dulu tak erti masak? Beribu tahun umur mereka. Tuan-tuan bayangkan, kita ni merdeka tahun 57, sekarang 2022, maju macam mana kita? Oi, lebuh raya canggih, tali besen makin canggih. Dulu hitam putih, sekarang nipis slim. Itu baru tempoh 60 tahun kita boleh maju. Bayangkan depa umur saja 1000 tahun. Nabi Nuh tu, takkan Nabi Nuh duk cokong
Duk tunggu apalah rezeki nak mari ni, duk tengoklah. Takkan macam itu. Allah bagi jawapan dia. Orang dulu lagi canggih daripada kamu, sehinggalah apa yang kamu ada sekarang, hak kamu ada ni tak sebanding dengan mereka. Kamu tak dapat apa yang mereka dapat. Tapi bila Nabi-Nabi ni tahu bahawa akan hancur umat mereka ni, sebab umat ni bantah, maka sebab itulah mereka ni banyak buat piramid, banyak buat makam. Sayang, orang putih tipu kita. Dia kata piramid itu tempat simpan kubur mayat-mayat Firaun. Bukan. Mereka menyimpan tempat khazanah rahsia mereka nak jadi moden. Sebab Nabi-Nabi tahu dah umat ni akan hancur dengan banjir, umat ni akan hancur dengan bencana alam. Sebab itu dalam semua tempat-tempat tadi mereka tulis di gua. Bukan makna mereka tak ada buku, supaya apa yang tulis di dinding-dinding tadi ni tak terpadam. Mereka sorok ilmu-ilmu ni simpan untuk generasi akan datang. Itu cerita dia. Bila datang banjir zaman Nabi Nuh, satu kapal saja selamat, hak lain semua hancur. Tamadun hancur, segala-galanya retak habis. Sebab tu ulama-ulama tafsir mereka kaji bahawa yang mengetahui bahawa akan berlaku banjir yang besar tu zaman Nabi Idris. Sejak itu dah dibina dah piramid batu bata yang hebat, supaya tak tenggelam banjir, tak masuk air, tak hancur walaupun ditimpa dengan musibah. Orang putih kaji tak benda ni. Dia kaji, dia baca Quran, dia tengok orang dulu tamadun hebat, orang dulu tamadun dia hebat, orang dulu hebat, orang dulu moden. Di mana mereka simpan ilmu mereka ni? Di mana mereka simpan ilmu-ilmu dia orang ni? Ayat ni yang mereka jadi penjajah. Raja dia bagi duit, bagi kapal, bagi anak kapal, hang pergi ke Mesir. Di sana ada cerita tentang Firaun. Mungkin ada maklumat siapa-siapa boleh. Kamu pula pergi ke Asia Tenggara. Asia Tenggara ni dengar ceritanya tamadun dia hebat di Atlantis dulu. Hang cari di Asia Tenggara. Nampak tak tuan-tuan? Dia bukan pergi cari di Eropah. Dia cari di negara Asia, dia cari di negara Arab, dia cari di negara Afrika. Bila cari, kami jumpa ada kubur. Kita bila sebut kubur, seorang pun tak teringin. Siapa nak sendiri rumah dekat kubur? Fahaman orang Melayu kita duduk rumah kat kubur, sial. Silap dia. Orang putih tak? Lagi kubur, lagi dia masuk. Sebab dalam tu ada benda macam-macam. Sebab orang dulu dia tanam mayat bukan dengan mayat, dia tanam dengan kebijaksanaan ilmu. Maka tuan-tuan tengok negara yang jumpa benda-benda ni, negara tu jadi apa? British jadi apa? Perancis jadi apa? Itali jadi apa? Dia jadi maju. Dia mereka macam-macam. Nama dia revolusi perindustrian. Dia cipta benda tu, dia cipta benda ni, dia cipta benda ni. Sebab apa? Dia jumpa benda tu dalam hak kita dah sebut tadi ni. Yang bangsa kita ni jenis malas jalan, jenis malas jumpa hantu, malas jumpa kubur. Itu bukan kubur, itu adalah tempat simpanan kebijaksanaan mereka. Maka mereka duk cari lagi bapak segala kemajuan yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Kalau kita dapat yang ni, kita akan kuasai dunia. Cari jalan mana Nabi Sulaiman simpan kebijaksanaan dalam buku-buku dia, sampai boleh berterbang dengan angin, boleh cakap dengan binatang, boleh kontrol segala jin. Mereka kata ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Kita gali dari bawah, kita robohkan Al-Aqsa, kita akan jumpa Haikal Sulaiman. Di situlah ada kebijaksanaan. Dapat yang ni, kita kontrol seluruh dunia. Ini yang mereka duk pulun satu je lagi. Kebijaksanaan zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh,
Mereka dah jumpa dah. Maka mereka bawa balik, mereka kaji di negara mereka. Mereka buat benda-benda yang kita sendiri takjub tengok. Macam mana hang boleh buat kapal terbang? Macam mana hang boleh buat kapal? Macam mana hang boleh buat kapal besar? Benda tu dah dibuat sejak zaman Nabi Nuh. Tapi orang Melayu ni dia dijajah, dia jadi bodoh. Orang Melayu ni tak erti buat jarum tu, dia diam. Padahal kita di Asia Tenggara ni, tanah Melayu lah yang mula-mula buat meriam, yang mula-mula buat meriam, yang mula-mula buat senapang. Kita mereka jajah kita, mereka ambil ilmu buat balik ke negara mereka, dan mereka kata kami dah buat benda-benda ni. Jadi tuan-tuan, rujukan kita ni adalah Al-Quran. Tapi sayang orang kita tak mau baca ayat-ayat macam ni, dan kalau dia baca pun dia tak faham. Kita hanya disuruh buat berlagu yang wah Allah, tapi kita tak pernah belajar apa dalam surah Al-An'am. Ayat yang pertama, muka surat pertama ya, subhanallah, Allah Ta'ala cerita dah. Jadi itulah nasib kita. Ada Quran tapi tak mau baca, ada Quran tapi tak mau amal, ada Quran tapi tak mau percaya. Yang dia nak percaya buku sejarah yang ditulis oleh penjajah. Kami datang untuk mencari rempah ratus sebab kami nak masak kari ikan salmon. Kami nak masak kari ikan salmon. Itu yang kami cari rempah tu. Dah, mereka tak cari yang tu. Mereka cari yang kita duk baca sekarang ni. Hebat tamadun dulu-dulu. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 9 kah? Ke ayat 11. Cuba cari. Cuba cari. Ayat dia, qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ayat 11. Nampak? Qul siru fil ard, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu. Qul siru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, dan lihatlah akibat kepada orang-orang yang melakukan pendustaan terhadap Allah. Okey, cuba tengok. Orang yang mendustakan Allah ni teknologi dia canggih. Mereka kaya, mereka pandai, mereka moden. Ada benda tu pada mereka. Bila mereka dah rasa hebat, mereka lawan Tuhan. Allah hancurkan mereka. Kemudian Allah kata, pergi tengok dia orang. Pergi tengok. Yang kita pergi tengok apa? Apa yang kita pergi melancong? Korea, pergi tengok K-pop. Kejadah apa? Pergi tengok K-pop. Oh, seronok Ustaz, Winter Sonata. Itulah orang kita. Mak Saleh dak. Dia cari tempat yang mendustakan ayat-ayat Allah tu. Dia cari tamadun di situ. Dia jumpa di Mesir, dia jumpa di Jordan, dia jumpa di Syria, dia jumpa. Dia bawa balik ke negara dia. Dia jajah negara ni sampai orang tak boleh buat apa. Dan tempat-tempat yang hebat macam ni, dia gunakan pula Pertubuhan Bangsa Bersatu supaya diberikan pengiktirafan UNESCO. Hampa ni, walaupun hampa rakyat negara tu, hampa tak boleh masuk tempat ni. Tempat ni UNESCO punya. Tak boleh buat pembangunan, tak boleh buat. Kita kena jaga the heritage. Ini warisan ni. Padahal bukan warisan. Dia pun nak korek banyak lagi dalam tu. Atas nama PBB. Orang Malaysia ni apa hak PBB kata ikut? Ikut tak kata apa. Semayang kena pakai mask, baik, ikut saja. Hak Quran kata tak ikut, leceh tuan-tuan. Tuan-tuan kena lantik saya jadi menteri. Tak pun dah menteri, baru boleh sampai pula ni. Bagaimana mereka gunakan UNESCO ni, letakkan sebagai satu bahan bersejarah, maka kita tak boleh usik dah. Ini bawah UNESCO punya, kami tak ada buat apa. Tapi mereka pegawai mereka boleh masuk, korek ke apa bala ke buat. Dia cari binatang. Allah kata dalam Quran, pi cari, siru, pi tengok, pi cari, pi tengok, pi lihat, pi gali.
mereka tu bukan orang bodoh, mereka pandai, tapi mereka lawan Tuhan. Kamu pun kalau pandai lawan Tuhan, Allah hancurkan. Tengok apa yang dah mereka buat. Sebab tu bila orang gali di piramid, mereka tengok ada kapal terbang di dinding piramid, ada helikopter di dinding piramid, ada handphone dekat dinding piramid. Orang kaji, pasal apa ada handphone? Hari ni mereka tengok gambar tu, oh kita boleh berhubung. Handphone dah ada zaman piramid, zaman sebelum Nabi Musa lagi, Firaun lagi. Jadi ini tuan-tuan yang jadi benda tu bila kita kata, pelik ni ada orang lukis kot, ada orang main lukis dekat gua kot, tu yang dah helikopter hovercraft semua ada tu. Dah, bukan kita lukis. Itulah tamadun yang Allah sebut. Dan Mak Saleh tadi ni pergi jajah beratus-ratus tahun, dia korek sana, dia korek sini, dia buat balik tempat dia, dia kaji apa benda aku boleh buat dengan helikopter, apa benda gambar ni menatang apa, ni jolok hidung ni menatang apa, semua dia kaji tuan-tuan. Sungguh dalam gambar piramid tu dia sebut, dia tunjuk tu gambar orang jolok hidung, dia tunjuk ada semua tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran pada kita 1400 tahun dulu. Siapa ikut Quran dia hebat. Tapi kita hanya hebat buat sambutan musabaqah, nuzul Quran, tapi tak hebat mengkaji. Sebab kita dibentuk pemikiran kita. Bila saya cakap macam ni, Ustaz Kazim mengaji ni lah. Ustaz Kazim kelulusan apa? Doktor ke dia? PhD ke dia? Habis lah dia. Manusia dia suka tengok pada kelulusan. Kita kena tengok macam mana nak memahamkan orang, bukan dinilai pada kelulusan kamu. Kalau kelulusan kamu tinggi sekalipun, orang tak faham kerja dah apa. Yang dikatakan ialah memahamkan sebenarnya apa. Itu yang kita nak. Nak bagi orang hak dengar tu faham. Oh, saya faham. Okey, lepas ni tuan-tuan, apa yang mereka cakap kita rujuk dengan Quran. Oh, kamu kata bangsa dulu bodoh, tapi Quran kata bangsa dulu pandai. Jadi kami tak percaya cakap engkau orang. Kami percaya pada Quran. Bangsa dulu pandai. Bangsa dulu pandai buat, pandai simpan. Dia buat teknologi, dia simpan untuk anak cucu dia sebelum balak tu sampai. Dan kata Allah, pi cari mereka, tengok apa yang mereka buat. Tapi kamu tipu kami, kamu jajah negara kami sebab konon-kononnya nak cari rempah. Kamu bukan nak cari rempah, kamu nak cari emas, kamu nak cari teknologi, dan kamu nak bawa balik, dan kamu nak kuasai kami dengan teknologi yang sebenarnya tersimpan dalam perut bumi negara kami. Tapi kerana orang kita ni pecah belah, hasad dengki sama-sama kita, maka dengan mudahnya kita mempelawar dia orang masuk, dan mereka balik dengan penuh kenyang, boroi perut mereka, dan mereka kontrol kita walaupun dah merdeka beratus tahun. Baik, kemudian setengah lalu diterangkan setengah daripada kewenangan di ayat tersebut. Dua perkataan perkaya sebagai kepercayaan mereka. Pertama dipanggil jibti dan yang kedua dipanggil tawud. Jibti kita dah faham, nama dia sesat. Tawud ialah kesewenang-wenangan, nama dia ialah tawud. Dah ada kitab tapi mereka pilih jibti, mereka pilih tawud. Setengah ulama mengatakan jibti maknanya sihir, tapi setengah digali dalam rumpun bahasa, bertemulah bahawa segala kepercayaan tahyul, dongeng, kurapat yang tidak dapat diterima oleh akal dipanggil sebagai jibti, sesat. Okey, skala kepercayaan tahyul, adanya dewa sana, dewa di langit, dewa di bumi, ada dewa binatang, binatang ni lambang yang tu, binatang ni lambang yang ni, itu nama dia jibti.
Okey, dia letak di situ kepercayaan pada tahyul mahyul ni. Kita misalkan terdengar elang berkelit tengah hari, lalu orang berkata ada orang besar akan mati. Ini GPT. Atas orang dulu-dulu kan dia tak bagi orang budak-budak dia tidur tengah laman. Nanti burung langkah, burung lintas lagi ada orang nak mati. Tidur tengah laman tu, lagi burung lintas mati, lompat bangkit. Tidur pula kaki bersilang di atas pula, lagi mak mati lagi, turun cepat-cepat. Itu contoh hak mata berkelip berkenyit nak nangis tu. Okay, mata berkenyit tu nak nangis, tangan gatai nak dapat duit. Tak ada kena mengena gatai kena dapat duit. Dah basuh tangan tak bersih gatai. Kemudian atau berdengar ayam berkokok di waktu senja. Ada orang berkata ada anak gadis mengandung dengan tidak terang siapa suaminya. Nampak? Ataupun barang seperti keris. Dikata bahawa keris ni betuh. Siapa ada simpan yang ni, rumah tak masuk jin, tak masuk pencuri. Pakak beli habis lah. Percaya pada striker iron besi. Yang ni kalau dapat simpan dalam rumah, punca rezeki. Ini nama dia GPT. Quran ada, yang percaya pada mendatang tu siapa? Tak ada kuasa apa. Keris ni ada, dia keris lok 7. Dan dalam dia ada 7 besi. Itu yang keris ni. Dia cerita pula yang ni keris ni besi ni kuat ni untuk ni. Tak ada apa, besi-besi je. Tak ada apa kuasa pada keris tadi ni. Di tengah jalan ular melintas, maka bila dia lihat, dia kena balik ke rumah. Kalau pi juga sekali lagi bahaya. Biawak melintas, ular melintas, jom patah balik. Tak pi kenduri. Besok tuan kenduri tanya, kenapa tak datang? Ya Allah, biawak besarnya melintas. Itu kata suami, baliklah, ada aral di hadapan. Bila kita patah balik, biawak tengok je kita. Pasal apa patah balik? Biawak pun heran. Biawak pun heran. Hai, kamu ada akal, kamu ada iman, kamu percaya pada sial. Atau kepercayaan manusia jadi rimau, orang jadi cindaku atau palasik. Palasik itu pelesik lah. Boleh keluar kepala, bergantayangan, isi perut. Nama dia apa? Nama apa tu? Hantu hak duk keluar kepala terbang, penanggai. Tu asal daripada bidan. Bidan tu dia nak cari orang, dia keluar kepala sakit, dia masuk balik. Percaya lah. Ataupun manusia boleh jadi rimau, harimau jadian. Pada orang yang masih jauh daripada peradaban, GPT ini sangat berpengaruh. Seumpama kepercayaan kalau ada orang sakit, bahawa dia sakit itu kerana ditegur syaitan, atau kerana termakan, atau kerana dituju orang dengan sihir dan sebagainya, maka ini dipanggil sebagai GPT. Sebab ada orang kata anak saya sakit, betul? Sakitnya di barakah, betul? Ustaz yang merawat tu kata orang tu nak tuju pada Ustaz Kazim, tapi kena kat menung saya tuan. Itulah kata dia nak tuju kat Ustaz tapi naya kat anak saya. Siapa cakap? Bomo cakap.
Bomoh pula, auzubillah minasyaitonirrajim, percayalah jadi ustaz tu. Apa benda macam ni? Ya, ini kepercayaan. Apa cakap bomoh percaya semua. Adalah menengok hari tu, dia kata adalah saka. Siapa kata? Itu ustaz tu lah kata makcik ni ada saka. Habis tu, itu dia minta kerih. Yang lama-lama lah adalah arwah atuk tu simpan kerih pedang, itu dia minta lah benda tu yang dia mengacau tu. Lepas tu akak dah bagi dah pergilah ustaz, tak nak lah simpan benda-benda tu. Bodoh akak ni. Kerih tu dia jual kat museum, dia dapat berapa ribu. Dia jual dekat pengumpul barang-barang antik, ribu dia dapat. Yang akak pergi bagi peri tu pasal apa? Pergi jual lah, 10,000 dapat. Duk dalam lemari semak dapat 10,000. Boleh beli nasi Arab RM50 kan? 10,000 kau bagi dia free 3 bilah kau bagi kat dia 30,000, senyum lebar dia balik. Kita tak reti menilai barang sejarah, kita tak reti menilai barang yang berkualiti. Yang kita duk beli sekarang ni banyak yang tak berkualiti, made in China banyak. Ini orang dulu-dulu buat, besi dia padu, bukan macam besi kita sekarang ni tumbuk sampai pun pecah dua lesung tu. Tuan-tuan pernah tengok lesung pecah dua? Jenis apa punya batu ni? Batu simen ke apa? Dia bukan macam batu kita dulu tu, seketui batu tu dia buat balik. Hak kita sekarang ni pergi beli kat kedai kat Sungai Perak tu, jenis nipis putih ni simen ke pasir ke apa, tu yang tumbuk-tumbuk sampai tu rasa pasir, dia pecah. Dia bukan ori. Orang dulu punya batu giling tu ori, timpa atas kaki, innalillah terus kaki tu. Dia gelek pun berat. Orang dulu dia gelek tu saja untuk dia punya pinggang dia, sebab tu tak sakit pinggang. Badan pun cantik, ramping, pinggang gelek. Orang sekarang ni dia tak mau, dia blend. Dia cantik tan jari je lah. Orang dulu tak, dia exercise pinggang. Sebab tu makcik-makcik dulu-dulu, oi, pinggang cantik, semua cantik. Pasal apa? Duk gelek. Orang dulu, sebab tu umur 60-70 pun orang Minang lagi tak jaya main barakah. Orang sekarang ni ya Allah, tak tahu tak mana pinggang, tak mana paha, aku tak tahu tak mana duk ni. Baik, kemudian dan kata dia lagi, ini pun termasuk jibti atau animisme, iaitu bahawa roh nenek moyang berpengaruh terhadap orang yang masih hidup, yang dipanggil sebagai pemujaan. Ada sekelompok masyarakat di negara seberang yang setiap tahun mereka akan tukar baju ahli keluarga mereka yang dah mati. Ahli keluarga mereka duduk simpan dekat bukit, dalam lubang, dalam kotak. Setahun sekali mereka tukar baju, pakai spek hitam, pakai baju baru, simpan balik. Ini nama dia animisme. Dan bila mati, satu perayaan untuk mereka. Mayat tu pun pening, nak pergi kubur tu, mayat tu pun pening, diusung sambil menjerit-jerit kegembiraan. Ini di negara mereka. Macam kita di Malaysia ni, roh nenek moyang ni duk kontrol kita melalui saka. Sebab tu kalau kita berubat dengan mana-mana ustaz, jawapan nombor 1 saka. Tak boleh tidur lah ustaz, oh tak tahu macam mana lah, oh ni saka. Tak tahulah anak-anak di rumah ni, oh ni saka. Saka semua. Jahat sangat ke orang dulu ni, semuanya belah hantu ni. Jahat sangat ke tok nenek kita ni, bodoh sangat ke tok nenek kita ni buat syirik ni. Takkan mereka tu bodoh,
Yang bodoh tu hak ubat tu, dia tak reti. Dia kata saya menurut amalan saya ni saka. Amalan apa? Hang tahu apa? Ada bisik pada telinga. Hak terbisik pada telinga hang tu jin. Jin kata hang bos saka. Hang lah saka sebenarnya. Dah sakit, ubat sahaja. Jangan duk jadi punca. Cari punca. Ada tak di rumah macam sanggui ke, macam celak hak lama ke? Ada arwah mak dulu. Yang tu lah. Memang jumpa lah rumah kita ni. Mak kita simpan. Gigi palsu mak kita pun kita simpan. Tambah celak dia. Celak tu mana nak cari dah. Celak di Mekah sekarang ni, dia punya hak dalam botol tu ada jarum tu, semua made in China. Dulu celak dulu besi padu. Habis tuan balik padu punya tu. Memang kita sayang, takkan jual ya. Yang tu saka tu. Dia duduk tang situ lah. Di sekarang ni yang kita pergi di Mekah ni semua made in China. Dulu mana ada made in China 8 tahun 70 60. China pun duk komunis lagi masa tu. Dia tertutup lagi perniagaan dia. Sejak 20 tahun ni lah China dia open sikit. Dulu perniagaan yang tutup pintu. Mana ada barang China tu. Semua Jepun. Sebab tu bila sebut Jepun, kita kata apa? Ni standard Jepun. Ni lokal punya ni. Sebut Jepun, sebut orang putih, bangga tak? Bangga. Sebab tu barang Jepun tahan lama. Seiko, Meko. Menengok Jepun macam dulu ni. Sekarang tak ada lah. Mai hak Cina ni dengan harga murah, besar pula, habis dah. Dengan Seiko pun susah nak cari dah. Tiga teko orang ni. Hak Jepun habis dah. Dia kontrol semua. Sampai ke Mekah, ceret-ceret dia pun made in China. Dulu cuba tengok kita beli teko, saya cukup susah hati nak sebut teko. Takut tertukar. Mana faham? Tak faham sudah. Orang dulu buat balik barang daripada Mekah tu, gelas kecil tu kat Som, tahan punya lama. Cuba sekarang kita beli, pecah satu, dia color pun hilang. Aku beli hari tu warna emas. Pasal apa pula kelabu ni? Made in China makcik. Dulu made in Arab. Memang besi padu dia buat tu, beza dia. Baik. Jadi jangan tuan-tuan mudah-mudah nak jual barang-barang lama. Benda tu barang antik, simpan. Harga bagus baru jual. Motor RX kita orang offer 50,000 jual, simpan. Buat apa? Esok punya hitam pecah, rosak. Saya nak beli motor RX awak. Berapa awak nak jual? 50,000. Jual pergi. Kita ada ikan, cantik punya ikan duduk dalam akuarium rumah kita tu. Oh cantiknya ikan ni, 20,000. Tak jual sayang. Esok mampu ikan tu. Kalau hang jual semalam 20,000, hang dapat, isteri hang dapat gelang pergi ketiak. Tunggu sampai harga tu cantik, jual. Dan jangan sayang lah. Sekarang ni emas tengah mahal ni, jual lah. Emas RM1 sekarang 300 lebih. Sekarang ni kita beli hari tu 140, sekarang 300. Sebab tu saya kata beli emas. Dulu saya cakap dah, antara beli emas dengan beli rumah. Beli emas, rumah susah nak jual. Rumah ni tuan-tuan nak jual siapa? For sale sampai sekarang tak sale pun. Tapi kalau emas tuan-tuan beli berkepuk-kepuk, ambil sekeping pergi jual, dia ambil. Tambah emas hak seketul punya. Emas apa tu panggil apa? Pound apa nama? Apa yang ketui, jongkong. Yang tu tak berusik. Jangan beli emas hak duk hantar di tengkok tu. Dia tolak ni, tolak ni, lah kita rugi pula. Kak Som,
Beli emas jongkong tu 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram. Pesan ke anak kita. Kita beli motor, dia akan jatuh harga. Beli kereta, dia jatuh harga. Beli rumah, susah nak jual. Tuan-tuan di rumah ada 10 kilogram emas. Setahun 1 kilo. 10 tahun 10 kilo. Tuan-tuan dah ada berapa juta di rumah. Oh, susahlah nak pakai, dah nak pergi umrah tak ada duit. Ambil 10 gram pergi jual. Saya nak pergi umrah. Kalau kita beli rumah, susahlah nak jual rumah, Ustaz. 400,000 pun orang tak mau beli. Bukannya untung banyak pun. Saya beli hari tu 350. Saya naik 50,000 orang tak nak beli dah, Ustaz. Tu cara nak jual tangga, nak pergi Mekah. Ambil ke gaji pergi jual tangga boleh. Tobatlah home tak laku lah. Tapi kalau tuan-tuan ambil 10 gram mah, laku tak? Laku. Cuma nasihat saya, jangan beli sekilo. Beli loose. 50 gram, 50 gram, 10 gram. Jangan beli sekilo tu. Saya nak jual 10 gram je. Ni sekilo, hang tolong potong, Ustaz. Tak mau dah. Jatuh harga dah. Ni kebijaksanaan kita. Nah, jangan kita nampak dulu orang kata kalau beli rumah bagus, untung. Tak, beli emas senang jual balik. Baik, kemudian dan ataupun dinamisme, iaitu barang-barang yang ada ini, entah beringin, batu besar, puncak gunung, kerih dan lain-lain ada nyawanya. Itu namanya apa pula? Dinamisme. Dia ada gunung ni lah, puncak gunung ni lah. Dulu datang 2 pendekar main duduk atas ni lah. Sampai sekarang lah ni tak boleh buat main-main ni atas gunung ni. Dia percaya lagu tu, percaya pada batu ni. Batu ni kalau hang celup dalam air minum, terang hati anak hang. Kalau hang telan batu ni, dia dengan hang pun terang hati. Dia percaya benda-benda tu pula dah. Dulu dia percaya kayu koka. Koka. Pergi Mekah cari kayu koka. Untung gila tu Arab. Semua kayu dia buat koka. Kita lah koka. Aduh. Semua percaya kita ni. Apa orang Arab sebut, Pakistan, Bangla sebut, percaya semua. Pasal apa? Takkan Tok Lebay nak menipu. Lama dah P. Ramlee sebut tu. Kau ni cakap tak tengok orang, takkanlah Lebay nak menipu. Cerita Doremi tu, yang dia pun nak pau pakcik mana kan, dia nak makan di kedai kopi tu, ya. Takkan makan seorang. Ada kenapa tak datang? Apa tak ada pelawai, kata dia. Kan Tompes sebut tak ada pelawai. Di mana jumpa ya? Di Semangui, kata dia. Sama-sama belajar tasawuf, kata dia. Ni dia. Atau di zaman kita ini ramalan bintang yang dimuat masuk dalam surat khabar. Itu dinamisme. Percaya tahun ni tahun babi. Dengan kita pun sekali. Percaya dengan tahun babi, tahun rimau, tahun naga. Apa kena-mengena dengan kita? Percaya dengan Scorpion, semua dia percaya. Sagi, Leo, semuanya ada. Percaya semua. Kamu bulan apa? Saya bulan Sagi, elok. Percaya semua. Percaya pada tai lalat. Percaya pada bulu kening betaut. Orang bulu kening betaut ni dia romantis. Pakai duk cari laki bulu kening jantung, tak mana ni. Kok tak ada kena mengena bulu kening dengan romantik tak romantik lah. Tu kira romantik, pahala tak dapat. Ada suami baik, suami kita baik, kak cik, jentik kita pun tak pernah, tampar kita pun tak pernah, baik sangat. Ada lagi satu suami, kejap-kejap tampar kita, jentik telinga ni, sebelah ni dah masuk dalam dah ni. Lain macam telinga kamu boleh laki aku jentik. Nah, kalau akak lah nak pilih hak mana, hak romantik tu ke hak suka jentik telinga ni? Tak tahu.
pilih yang mana boleh dekatkan aku dengan Allah. Dengan sebab dapat suami baran, Ustaz, duk jentik telinga saya tiap-tiap hari, tiap-tiap malam saya bangun, Ustaz, saya buat tahajud, saya baca Yasin, minta, ya Allah, berubahlah suami aku, ya Allah. Alhamdulillah lah, Ustaz, 10 tahun saya buat, berubah, Ustaz. Cuba tengok hak suami baik tadi, tak semayang apa, pasal apa? Laki baik, dia nak minta apa kat Tuhan. Jadi akak-akak yang nak nikah lain, cari hak jahat kalau sanggup lah. Dengan sebab tu, Ustaz, saya makin dekat dengan Tuhan. Suami saya duduk dalam penjara, Ustaz, saya lah yang besarkan anak-anak saya, Ustaz. Saya lah yang besarkan anak-anak saya, cari makan untuk anak saya, bela anak saya, sekolah ke anak saya, Ustaz. Saya sabar, Ustaz. Allah uji, laki pula masuk penjara. La ilaha illallah. Makcik je lah, makcik suami tak ada penjara, ada di rumah, makan minum dia tanggung, tak, makcik tak nak buat apa lah, dia lah, semua lah dia lah. Sekarang mana banyak pahala ni? Dia makcik ada menor tengok TV saja pasal suami baik, ataupun hak makcik tadi ni hak kerja siang malam untuk anak-anak dia, mana besar pahala dia? Sebab tu kita, bila kita tengok orang tu dapat suami macam ni, teruknya dia, jumpa dekat dia, untung kamu non dapat pahala banyak, kamu ni rajin sembahyang malam, kamu rajin ibadat, suami kamu punya hair kamu ni, ya Allah, tak tahu nak cakap lah, untuk anak-anak kamu korban, besar pahala kamu non, untung kamu non. Sepatutnya cakap macam itu. Ini pergi jumpa dia, itulah aku cakap, jangan kahwin dengan orang cantum bulu kening, kamu nak juga? No. Tengok laki aku bulu kening apa tak ada, baik, itu dia tak tahu pahala kita kurang. Jadi makin banyak ujian yang kita dapat, kalau kita ambil kesempatan, makin banyak pahala yang kita ada. Lepas tu kita tersadar merungut apa semua, Tuhan nak bagi pahala kepada aku melalui suami yang tak guna ni. Boleh faham? Nampak tu. Baik. Dan yang terakhir, atau melihat nasib, iaitu nasib seseorang kerana melihat tanggal lahirnya. Hari ni bulan berapa ni kita ni? April. Bulan April bulan apa? Yalah, nama apa? Apa dia? April apa dia? Tigris sungai. Apa? Tak tahu saya, tak tahu. Aries. Jadi duk percaya, dia pun buka dalam internet, hari ni apa nak jadi kat aku? Hari ni nak jadi, anda akan bertemu dengan orang yang dah lama anda tak bertemu. Selamat bertemu. Oh, sudah. Nampaklah. Hari ni anda akan dapat musibah. Ya Allah. Yang duk percaya benda tu pasal apa? Bebaskan diri kita. Aku berusaha, Allah yang akan mudahkan aku. Tapi kita, kalau kita duk ikut benda-benda tu, kita takkan jadi bebas. Semua tengok pantang, tengok larang, tengok pantang, tengok larang. Baik, terima kasih kepada Dr. Steve Joint yang menaja rancangan kita pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat dengan kita menggunakan krim Dr. Steve Joint untuk traditional preparation, traditionally used for relief of joints and muscular pain, dan untuk kesakitan luar, ya. Baik, cukup sekadar itu. Faradina, Ustaz, made my gloomy day today. Wow, Masya Allah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.